Baiklah, tadi laporan daripada Fina Nasrom dan selain Fina, kita juga tampilkan Zulhelmi Zainal Azam untuk berkongsi perkembangan skuad negara. Hello Fina, hello Zul. Hai Zul, hai Fina. Hai Suryang. Okey, alright. Kita nak sentuh terlebih dahulu. Mungkin Fina dulu boleh jelaskan tentang laporan tadi. Kita nak tahu sekarang ni impak menang atau kalah kepada pasukan Thailand untuk perjuangan Malaysia di pusingan ketiga nanti. Fina? Okey, sudah pastinya semua sedia maklum kita telah pun terlepas untuk menyelit dalam 12 slot penting automatik ke Piala Asia, tetapi itu tidak bermaksud kita sudah pun perlu berpatah arang kerana hakikatnya kat sini masih lagi ada peluang untuk Malaysia memastikan kemunculan mereka di pentas Piala Asia tanpa melewati saingan play-off. Dan apa yang boleh saya tekankan di sini, betapa pentingnya pertemuan dengan pasukan Thailand kerana kedudukan di tempat ketiga juga akan memberikan satu ruang yang selesa untuk Malaysia berada dalam slot ke-12, 12 slot kedua. Di mana di situ sebenarnya adalah peluang yang cukup baiklah untuk Malaysia mengenengahkan apa yang mereka ada. Dan apa yang perlu ditekankan di sini, untuk kita memahami dengan lebih jelas, itu adalah sukar kerana situasi yang dihadapi oleh skuad negara ketika ini sudah pun berubah. Kalau sebelum ini kita mengharapkan kedudukan di tangga kedua untuk layak secara automatik, namun kali ini situasi sudah pun berubah dengan syarat mereka perlu melewati kemenangan ke atas pasukan Thailand bagi menjamin pot yang lebih mudah. Maksud saya di sini kita perlu mengelak pertemuan dengan pasukan-pasukan yang jauh lebih kuat daripada kita, dan di situlah kepentingannya perlawanan melibatkan pasukan Thailand, di mana Malaysia perlu memastikan kemenangan bagi menjamin kedudukan yang lebih selesa dalam undian nanti. Okey, saya apa yang saya faham adalah kita kalau boleh nak slot nombor 3 mungkin Zul boleh tambah sedikit Zul mengenai peluang kita nak kena menang ataupun kalau kita kalah bagaimana pula Zul? Okey, so saya nak beri satu formula di sini untuk kita menempatkan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia ini adalah begini. Formulanya adalah 4-8-4. 4 kita perlu berada dalam baki 4 naib juara terbaik, ataupun kita berada dalam pasukan naib juara terbaik yang berada di kedudukan 4 pasukan itu, dan 8 pasukan di tangga ketiga, dan 4 pasukan yang berada di kedudukan keempat, di tangga keempat yang terbaik. Jadi di situ 4-8-4 ini membawa kepada 16 pasukan yang akan terus berada dalam saingan kelayakan pusingan ketiga Piala Asia 2023. Timbul persoalan, adakah saingan Piala Asia kelayakan ini akan membawa kepada pertandingan 16 pasukan saja? Sebenarnya tidak. Ia akan disertai lagi 8 pasukan. 8 pasukan itu yang akan bermain dalam saingan play-off. Itu yang kita ingin elakkan sekarang ketika ini, untuk kita terus berada dalam kelompok 16 pasukan sebenarnya dalam pusingan ketiga kelayakan. Jadi atas dasar itu kita perlu menamatkan kedudukan kumpulan G di tangga yang ketiga. Sebenarnya berdasarkan perkiraan saya boleh katakan 99% kita sudah pun berada dalam kelompok 16 pasukan yang akan terus berada dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia. Kecuali kita hanya kalah besar dalam aksi terakhir menentang Thailand. Kerana ketika ini berdasarkan ranking di kedudukan keempat, kita di tangga pertama mengatasi pasukan seperti Singapura, pasukan seperti Hong Kong. Ada kemungkinan kita akan dipintas pasukan Hong Kong dan juga pasukan Afghanistan jika kita tewas dalam perlawanan terakhir menentang Thailand. Jadi dia punya sifirnya mudah, pasukan negara perlu menang untuk berada dalam kelompok 16 pasukan itu dan mendapat seeded yang lebih baik, dan kalah masih lagi peluang, cuma seeded yang kurang baik pada undian pusingan ketiga kelayakan Piala Asia nanti. TV dia memang lain sikit. Dia bukan 246, dia 484 Zul 4-8-4. Itu perlu diingat. Okey, Zul, sentuh tentang aksi dengan Thailand, apa yang kita tahu adalah kita kehilangan 3 pemain utama, and apa yang pasti kita bakal menyaksikan perubahan. So, fokus di pertahanan yang memungkinkan kelibat Syamil Safari menggantikan Corbin Ong. Adakah itu rumor saja ataupun maybe Zul boleh confirmkan something? Maybe Fina pun ada inside info yang boleh dikongsikan? Okey, Fina dulu. Zul dulu kot.
Tak kisah. Saya melihat begini ya, Fina, Dayang dan Su. Kalaulah berdasarkan barisan pemain yang dibawa oleh Tan Chin Ho, Syami Safari sepatutnya menjadi backup kepada Corbin Ong. Tetapi berdasarkan prestasi semasa, saya melihat Syami tidak sesuai untuk diletakkan sebagai pertahanan kiri. Kita mempunyai pemain versatile yang lain untuk diletakkan di posisi itu. Saya memilih Dion Coles sebagai pengganti kepada Corbin Ong kerana berdasarkan permainan beliau di klub Denmark, beliau adalah posisi kedua beliau di pertahanan kiri selain pertahanan kanan. Tetapi kita juga memiliki pemain seperti Rizal Ghazali selaku pertahanan kanan yang boleh diletakkan di pertahanan kiri, pernah diuji Cheng Ho bersama Kedah suatu ketika dahulu. Jadi kita mempunyai pilihan yang baik. Cuma kalau meletakkan Dion Coles di situ, Cheng Ho perlu melakukan pengorbanan untuk memilih pemain di centre back sama ada mengabaikan Irfan Zakaria ataupun Adam Nur Azlin. Mungkin ada sedikit pertambahan lah di sini ya. Kerana jika terlalu banyak perubahan yang berlaku dalam pasukan, di mana Dion Coles pun sudah mula untuk selesa bersama dengan skuad negara dengan posisi yang sedia ada ketika ini, saya fikir mungkin Cheng Ho perlu melakukan perubahan melibatkan di back kiri sahaja. Dan apa yang boleh kita lihat di sini, Syami Safari mungkin adalah pilihan yang tepat merujuk kepada penampilan beliau sebelum ini bersama dengan skuad kebangsaan. Namun beliau melewati satu situasi di mana masalah prestasi ketika bersama dengan Selangor lagi. Dan mungkin by favourite mungkin Syami menang di situ, tetapi tiada originalnya di situ. Dan sebenarnya selain daripada Syami, mungkin juga Cheng Ho boleh menilai pemain-pemain lain seperti Adam Razlin, Riza Ghazali, kerana dari segi kelebihan mereka adalah sama sahaja. Mereka tidak ada kelebihan dari segi posisi di sebelah kiri, dari segi originalitinya. Dan situasi ini sebenarnya memberikan pelbagai pendapat siapa yang akan menggantikan Corbin Ong. Dan saya fikir jika terlalu banyak perubahan yang berlaku di back, di pertahanan, mungkin akan menimbulkan satu kesukaran dari segi keserasian itu sendiri. Okay. Mungkin Corbin selesa di atas posisi kedua yang merupakan favourite beliau, tetapi keperluan perubahan itu untuk pasukan, saya fikir di situ. Dan mungkin untuk menjelaskan lagi situasi ini, saya fikir Syami sendiri nampaknya bersedia dengan apa yang akan dipercaturkan oleh Tan Cheng Ho menjelang pertemuan dengan Thailand nanti. Posisi itu kalau ikutkan peranan sama saja. Left back dan juga right back adalah peranan yang sama. Cuma kedudukan tu agak berbeza lah. So kadang-kadang certain situasi kita akan rasa sedikit kekok. Tapi certain kebelakangan ni saya pun dah banyak menjalani latihan di bahagian back kiri. Jadi rasanya jika diberi peluang, rasanya tidak menjadi satu masalah lah. Dan macam kita as a professional footballer memang kena adapt dengan situasi macam ni lah. Macam kalau kita tengok kat international level pun banyak player-player yang bermain bukan di posisi asal mereka seperti Joshua Kimmich, Jerman. Banyak lagi player. Macam kita tengok England semalam pun Trippier main left back. So benda ni kita memang kena get ready lah. Dan jika diberi kepercayaan oleh jurulatih tu, kita kena balas dengan sebaik mungkin lah. Okey, kita nak betul puji. kalau pemain profesional ni memang orang kata tak boleh nak kata tak lah kalau diberikan satu peranan yang baru kan. Mungkin Zul tadi nampak macam nak tambah sikit masa Fina tengah bercakap tentang isu ni. Okey, first kali kita puji semangat Syami untuk bermain, tetapi kalau melihat kepada prestasi Syami itu, saya melihat ada risiko juga meletakkan. Saya tidak mengatakan perubahan itu tidak berisiko. Perubahan itu juga membawa kepada risiko keserasian, tetapi meletakkan Syami juga berisiko. Ini telah kita dapat lihat ketika beliau diletakkan atau diberi peluang bermain menentang Kuwait pada aksi closed door pertama di Dubai ataupun di sana bersama skuad negara. Pemain ini diletakkan di posisi pertahanan kiri, tetapi pasukan negara tewas 4-1 dan 2 gol yang terhasil oleh pasukan Kuwait hadir daripada sebelah kiri. Jadi risikonya ada juga kalau Syami bermain, tetapi kalaulah Syami diletakkan sebagai pemain yang akan diturunkan, kita hanya berharap Syami dapat overcome apa yang dilakukan untuk menampilkan aksi terbaik dalam membantu skuad negara mencipta kemenangan ke atas Thailand. Okey, kalau kita dapat lihat perubahan di sayap kanan dan kiri bakal dilakukan, dan sebelum ni memang dekat social media memang banyak orang bagi usul pisahkan Sumarih dan juga Sapawi. Tapi kali ini dua-dua
tak ada dalam pasukan. Jadi apa yang mungkin Fina dan juga Zul boleh ulas sedikit? Saya melihat Sat Sumari hanya tak ada kerana digantung peranan, tetapi Safawi masih lagi boleh beraksi. Maksudnya gandingan tu tak ada lah kan? Pair ini tidak ada, cuma saya melihat berdasarkan performance itu, saya tidak melihat Safawi harus diletakkan sebagai kesebelasan utama. Jadi pemain seperti Arif Aiman, Lukman Hakim dan juga Akir Rashid perlu diberi nafas baru kepada pasukan negara, memandangkan kita juga sudah 99% berada dalam kelompok 16 pasukan terbaik yang saya katakan tadi untuk layak bermain dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia. Saya Fina, terpaksa... Fina dah 2 kali Ya. Zul cakap 99% tu Fina. Okey, dari segi itu memang saya bersetuju dengan Zul. Mungkin apa yang diperkatakan oleh orang ramai sebelum ini ataupun yang dilontarkan oleh bekas jurulatih negara Dollah Saleh sebelum ini yang mahu melihat Sumari dan Safawi dipisahkan. Sebenarnya mungkin situasi itu akan memberikan satu orang kata nafas baru kepada skuad negara dan kita lihat di sini jika ketiadaan Syamil Kuti mungkin akan ada 2 pemain yang akan diletakkan sebagai harapan sama ada Azam Aziz ataupun Nazmi Faiz dan itu kita perlu merujuk kepada prestasi semasa mereka. Jika Azam Aziz beliau adalah pemain yang diberikan kepercayaan ketika pertemuan dengan UAE namun mungkin dari segi impact yang diberikan oleh Azam tidaklah seberapa ataupun mungkin perlukan sedikit masa lagi. Namun apa yang boleh saya berikan pujian kepada Nazmi Faiz melibatkan prestasi beliau ketika pertemuan dengan Vietnam menerusi hantaran yang menjurus kepada jaringan penalti skuad negara itu adalah sesuatu yang tidak berlaku dalam mana-mana pemain di bahagian tengah dan mungkin keperluan Nazmi Faiz untuk berada di posisi itu adalah penting dan mungkin boleh dipertimbangkan oleh Tan Cheng Ho untuk aksi dengan Thailand nanti. Saya setuju 200% dengan Fina. Oh, kali ini 100% pula. Okay, thank you Naik so lagi, much Fina dan juga Zul. Apa-apa pun, ramai mengatakan bahawa masih lagi terlalu awal untuk kita judge kemampuan sebenar Harimau Melaya dan yang sebenarnya bersetuju dengan mereka. So whatever it is, in Tan Cheng Ho we trust. Hopefully kita boleh lihat something yang positif daripada pasukan negara kita nanti. Alright, sekali lagi terima kasih Fina. Terima kasih juga Terima kasih. kepada Zul.